Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 15 Disember. Gabungan Parti Sarawak GPS bercadang untuk menubuhkan rangkaian telekomunikasi sendiri sebagai usaha untuk memperluas khidmat jaringan jalur lebar khasnya di pedalaman dan luar bandar. Pengurusinya, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata penduduk luar bandar menerima akses internet terhad disebabkan keengganan syarikat telekomunikasi sedia ada memperluaskan khidmat mereka ke kawasan tersebut berikutan permintaan yang kurang memberansangkan. Ujar Tan Sri Abang Johari, dengan mempunyai telco sendiri, subsidi boleh diberikan supaya tarif penggunaan perkhidmatan lebih rendah dan mampu milik kepada lebih ramai penduduk. Beliau menekankan perluasan jalur lebar penting seiring dengan perkembangan digital negara. Dengan internet yang stabil, manfaat yang dikecapi sangat meluas terutama kepada sektor pendidikan maupun perniagaan. Tan Sri Abang Johari menyempurnakan Majlis Pengisytiharan PANTU sebagai daerah. PANTU bakal mempunyai kompleks pentadbiran baharu yang akan menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada golongan sasar di kawasan pedalaman dan luar bandar dengan lebih tersusun. Sementara itu, perwujudan pentadbiran daerah PANTU dijangka mendukung pelaksanaan pelbagai program dan projek di bahagian Seri Aman. Menerusi Seri Aman Development Agency, SADA, bercakap pada Majlis Pelancaran PANTU sebagai daerah semalam, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jau Samion yakin di bawah SADA, pertumbuhan sosio-ekonomi penduduk di daerah PANTU dijangka meningkat. Menurut Datuk Amar Jau Samion, setelah PANTU dinaik taraf dari daerah kecil ke daerah penuh, keluasan saiz pentadbiran bertambah kepada 833 km persegi, iaitu pertambahan sebanyak 102 km persegi. Pada masa yang sama, dianggarkan seramai 1,150 orang penduduk dari 18 buah kampung dan rumah panjang di kawasan Ulu Sebuyau digabungkan ke pentadbiran daerah PANTU menjadikan keseluruhan jumlah penduduk daerah PANTU seramai 11,150 orang. Sebelum ini, PANTU merupakan daerah kecil di bawah pentadbiran daerah Seri Aman dengan keluasan 731 km persegi. Penduduk daerah kecil PANTU adalah dianggarkan seramai 10,000 orang dengan 157 buah kampung dan rumah panjang. Segala urusan pentadbiran seperti pengurusan harta pusaka, pengurusan anak angkat, Mahkamah Bumi Putera, pentadbiran hal ehwal ketua masyarakat dan ketua kaum serta urusan permohonan kebajikan akan diuruskan di pejabat daerah PANTU tanpa perlu bersusah payah berulang-alik ke Bandar Seri Aman yang jaraknya sejauh 65 km. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maro Razali Gapur mendahului senarai 101 penerima darjah dan pingat pada istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Putrajaya, Kuching semalam. Menurut kenyataan media Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak, Razali dianugerahkan Johan Bintang Sarawak JBS bersama 3 individu lain termasuk penyandang kerusi Dun Sadong Jaya Aidil Lariwo. Sementara itu, 4 individu pula dianugerahkan Johan Bintang Kenyalang yang diketuai oleh Presiden Persatuan Muay Thai Sarawak Jumaat Ibrahim, manakala 3 individu menerima pingat perkhidmatan cemerlang termasuk Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Dr. Norisah Suhaili. 7 penerima dianugerahkan Pegawai Bintang Sarawak diikuti 8 individu menerima Pegawai Bintang Kenyalang. 14 orang diberikan pingat perkhidmatan bakti selain 19 orang menerima Ahli Bintang Sarawak serta 14 individu menerima Ahli Bintang Kenyalang. Tun Pehin Sri Taib turut menganugerahkan pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan terpuji dan Bentara Bintang Sarawak masing-masing kepada 15 penerima. Turut hadir pada istiadat tersebut ialah isteri Yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Pengekalan dan keindahan alam semula jadi antara tarikan menarik di Bumi Kenyalang seperti di kawasan Sungai Asap, Bakun dan Murum yang terletak di daerah Belaga, kawasan hutan berbukit bukaunya sudah cukup membangkitkan keterujaan untuk sesiapa saja yang berkunjung.
41 tahun, suku kaum Kenyah Badeng, antara anak muda yang gemar aktiviti memancing, telah menjelajah ke segenap kawasan empangan hidroelektrik Bakun dan Murum bagi tujuan menikmati keindahan alam semula jadi. Beliau turut mengakui Bakun, Murum dan Belagah mempunyai daya tarikan pelancongan tersendiri. Kita di Belagah dan Murum ini, kita sebenarnya kaya dengan sungai, banyak sungai. Dan sungai-sungai ini menghasilkan air terjun. Jadi banyak air terjun tapi orang belum sampai dan tengok kecantikan. Memang kalau di sekitar Sungai Asap ini pun sebenarnya ada air terjun yang boleh kita lawati. Macam ada satu dekat dengan kita sini, Menawan Estate, ada satu air terjun yang sangat tinggi, cantik, ada akses jalan. Saya rasa itu pun boleh jadi satu tarikan. Manakala bagi pemimpin masyarakat menjadikan kawasan Bakun dan Murum sebagai kawasan pelancongan dan membangunkan tapak pesta Apau Koyan disambut baik. Kawasan Belagah mempunyai banyak tempat-tempat menarik dan menarik seperti Bakun Dam, Murum Dam, kita ada air terjun Lus Melaku, kita ada BRS ataupun kawasan penempatan semula Bakun ini. Jadi ini merupakan satu tempat yang boleh kita market kepada pelancong luar. Peruntukan itu telah disalurkan kepada atau melalui pejabat Residen Kapit. Ya, peruntukan itu ada di sana. Jadi sekarang dalam peringkat pemilihan konsultan untuk membantu dalam membuat plan, reka bentuk dan sebagainya. Selepas ini mungkin akan ditenda dan barulah projek itu bermula. Jadi saya harapkan dipercepatkanlah. Justru dalam usaha mengangkat industri pelancongan di kawasan ini, kemudahan infrastruktur dan jalan perhubungan harus dipertingkatkan. Ini kerana industri pelancongan di kawasan pedalaman ibarat serampang dua mata. Rakyat bakal menikmati limpahan ekonomi selain pembangunan infra yang seimbang. Nasaruddin Stanley Kujat, Berita RTM. Di Limbang, calon GPS N79 Dun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menyedari keperluan pembangunan asas dan infrastruktur amat diperlukan di kawasan tersebut, terutama penduduk di pedalaman, antaranya termasuk jalan, telekomunikasi, air dan bekalan air. Berikutan itu, segala perancangan dan peruntukan telah disusun atur agar tiada satu kawasan perkampungan yang tercicir daripada mendapat kemajuan pembangunan. Beliau menemui penduduk di Kampung Buang Abai, Limbang. Sebanyak RM200,000 diperuntukkan bagi setiap fasa untuk pembinaan dewan, manakala RM350,000 lagi bagi menaik taraf jalan kampung. Terdahulu semasa bertemu pengundi di Kampung Kelapa Mawar, Limbang, beliau telah memaklumkan bahawa kampung tersebut telah menerima peruntukan secara berfasa bagi membina balai raya dan dewan serbaguna. Dengan berbaki 3 hari lagi kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12, Polis Kuching hanya menerima 22 laporan setakat semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah, daripada jumlah laporan yang diterima, hanya 3 laporan sahaja yang disiasat secara terperinci. Yang dibuka siasatan itu pun hanya melibatkan isu-isu benda-benda yang kecil lah. Dan tiada kes-kes yang besar sangat melibatkan perbuatan jenayah. Katanya jumlah tersebut membuktikan kepatuhan semua calon dan jentera parti dalam memastikan PRU Dun kali ini berjalan dengan lancar. SP Ashmon memberitahu demikian kepada pemberita semasa menyaksikan proses pengundian awal di Kompleks Perumahan Polis Labuan Jaya semalam. Dalam pada itu, beliau turut meminta semua pihak supaya terus mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sehingga hari pengundian. Menyentuh mengenai kes penemuan mayat seorang pengawal keselamatan di Jalan P. Ramlee pada Isnin, pihaknya mengklasifikasikan kes tersebut sebagai mati mengejut.
Bagaimanapun punca sebenar kematian lelaki yang berumur 66 tahun itu hanya akan diketahui selepas proses bedah siasat. Sekian berita pagi Sarawak edisi 15 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan virus COVID-19 dengan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal meskipun dalam tempoh kempen PRU Dun Sarawak. #KamiMilih yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.